Economy is now in coma. Kedudukan ekonomi Malaysia akan bertambah baik pada tahun ini. Kirai 2015 dengan cabaran ekonomi hebat, harga minyak mentah jatuh, ringgit Malaysia. เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันตกต่ำ 新冠肺炎疫情冲击全球经济。 Cabaran-cabaran yang kami melalui dan bagaimanakah kami telah mengatasinya. Antara cabaran yang kami telah melalui ialah pencarian tajuk yang sesuai, memilih metod yang sesuai, pemilihan domain yang sesuai, mencari responden untuk menjawab soalan kajian melalui survey Google Form, dan menghadapi masalah sambungan internet semasa membuat perbincangan kumpulan. Cara penyelesaian. Kami telah pastikan tajuk memenuhi syarat tugasan, tajuk yang menarik dan berkaitan dengan isu semasa. Untuk memilih kaedah dan domain kami telah membagikan bahagian kami dan membuat kajian mengenainya. Siapakah responden kami? Responden kami terdiri daripada perempuan dan lelaki, umur 20 dan ke atas, bangsa Melayu, India dan China. Pelajar pekerja sektor swasta serta kerajaan dan lain-lain, kawasan penempatan bandar dan luar bandar. Kami merakam video perbincangan dan membagikannya dalam kumpulan WhatsApp supaya ahli kumpulan kami yang mempunyai masalah sambungan internet tidak akan ketinggalan. Seterusnya adalah pengenalan. Kemerosotan ekonomi adalah fasa yang di mana aktiviti ekonomi tergendala, pengucapan dalam kitaran perniagaan, penawaran barangan yang berlebihan berbanding permintaannya, kadar situasi pengangguran yang lebih tinggi mengakibatkan simpanan rumah tangga, dan kerajaan tidak dapat mengatasi ekonomi tertentu, serta pengumpulan inflasi, kadar faedah yang lebih tinggi, kepingan komoditi yang lebih tinggi, imbangan pembayaran yang lebih tinggi dan defisit fizikal yang lebih tinggi yang mengakibatkan krisis ekonomi. Assalamualaikum, nama saya Nur Emilia Natasha binti Syaharuddin, nombor matrik 283070. Berdasarkan soalan kaji sidik, adakah Malaysia berada pada tahap upaya yang baik dalam menepani era krisis kewangan pasca COVID-19? Terdapat 107 orang responden dan rata-ratanya memilih tidak bersetuju, iaitu seramai 63 orang responden. Ini menunjukkan Malaysia masih lemah dalam menangani krisis kewangan semasa pandemik COVID-19. Sejak negara dilanda pandemik COVID-19, ahli ekonomi menjangkakan negara mengalami kemacetan ekonomi kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP terbaru ini dijangkakan melemahkan pemberdayaan pengguna, industri borong, runcit dan lain-lain sektor seperti penerbangan, perindustrian dan pelancongan. Ahli ekonomi berpendapat ini adalah kemacetan ekonomi yang terburuk yang pernah Malaysia alami. Pandemik COVID-19 memberikan impak besar kepada masyarakat dunia bukan sahaja dari segi ekonomi, malah turut menjejaskan kesihatan mental masyarakat global. Baru-baru ini telah dilaksanakan satu kajian kepada 107 orang yang telah bersetuju menjadi responden kita dalam kajian kali ini. Pada persoalan adakah
permasalahan ekonomi yang melanda negara disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini meningkatkan kepada permasalahan sosial dan juga permasalahan jenayah, maka mereka bersetuju pada 52.3%, iaitu sebanyak 56 responden menyatakan kesetujuan mereka pada aras 2 ataupun medium, manakala 46.7% iaitu bersamaan 50 orang mengatakan sangat-sangat setuju. Akan tetapi ada juga yang menyatakan bahawa ketidaksetujuan mereka peningkatan sosial dan juga permasalahan jenayah ini berlaku disebabkan pandemik COVID-19 sebanyak 1.9% bersamaan dengan 2 orang. Akan tetapi pada pilihan jawapan yang keempat, iaitu sangat-sangat tidak setuju, adalah tidak ada responden yang memberi reaksi dengan erti kata bahawa 0% di sana. Okey. Oleh yang demikian, daripada responden memberikan reaksi terhadap soalan tadi, maka kita ketahuilah bahawa sememangnya krisis yang melanda disebabkan COVID-19 terhadap ekonomi kita ini sememangnya boleh dan menjadi salah satu faktor kepada peningkatan sosioekonomi dan juga peningkatan jenayah. Oleh itu, kita ketahuilah bahawa perkara ini adalah sangat tidak memberi satu kebaikan, akan tetapi memberi kesan negatif kepada kita dan juga masyarakat setempat. Daripada kajian melalui borang Google Form yang telah dijawab oleh seramai 107 peserta secara rawah, kami dapat mengetahui tentang kesan yang sangat tinggi kepada negara kita jika kemerosotan ekonomi yang melanda negara kita pada masa kini terus meningkat. Bagi persoalan yang disediakan oleh borang Google, pada pandangan anda, apakah kesan yang paling tinggi akan mengakibatkan negara kita jika masalah kemerosotan ekonomi ini semakin meningkat? Seramai 65 peserta, iaitu 61.3% daripada kajian borang Google secara maksimum telah memberi pandangan bahawa tahap kemiskinan pada negara dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang membebankan. Hal ini demikian kerana peningkatan kemerosotan ekonomi telah menyebabkan ramai kehilangan pekerjaan atau kadar pengangguran meningkat dalam negara kita. Dan ini merupakan punca kemiskinan dan meningkat jika kemerosotan ekonomi terus menaik pada masa yang akan datang. Okey, berikut adalah persoalan yang kedua. Okey, di sini saya akan sertakan hasil keputusan graf yang kami dapat daripada survey kami. Okey, seramai 98 orang responden daripada 108 orang responden telah bersetuju dengan pandangan tersebut. Okey, hal ini demikian kerana dengan peningkatan kemerosotan ekonomi sewaktu pandemik COVID-19 dalam negara, pengguna juga akan kehilangan kuasa membeli produk dan barangan secara banyak dan menyebabkan pengguna bebas keluar untuk membuat pilihan barang. Okey, ini adalah salah satu punca yang besar menyebabkan banyak produk ketinggalan dalam pasaran dunia. Okay, hal ini telah membawa kerugian yang tidak boleh dikawal oleh syarikat atau industri. Oleh hal tersebut, kebanyakan syarikat di negara kita secara perlahan mulai tutup operasi untuk sementara waktu bagi mengurangkan kos operasi dan kerugiannya. Plan pemulihan ekonomi untuk negara. 81 tapak binaan pula tidak beroperasi. Dan supaya dapat kita menggerakkan aktiviti perindustrian sekaligus. Hubungan itu, sukacita diumumkan kadar GKP akan ditambah. Kerajaan akan terus memberi sokongan untuk memastikan kelangsungan perniagaan, khususnya kepada PKM. Adalah persoalan mengenai penyelesaian isu kemerosotan ekonomi mengikut kerangka PK. Di sini saya sertakan hasil keputusan graf yang kami dapat daripada survey kami. Daripada kajian yang saya dapat melalui borang survey Google yang telah dijawab oleh seramai 107 peserta secara rawak.
kami dapat mengetahui tentang penyelesaian isu mengenai kemerosotan ekonomi yang melanda negara kita pada masa kini yang kian meningkat. Bagi persoalan yang disediakan dalam borang Google, pada pendapat anda dari segi intelek, adakah perlu memperkukuhkan sistem perbankan, konsolidasi fizikal dan reformasi keuangan untuk memastikan COVID-19 ini tidak menjejaskan ekonomi negara? Seramai 77 peserta iaitu 72% daripada kajian borang Google secara maksimum telah memberi jawapan setuju dalam borang Google ini. Hal ini kerana jika kerajaan tidak memperkukuhkan sistem perbankan ekonomi negara, negara akan terjejas hanya disebabkan oleh wabak COVID-19. Untuk menyokong usaha institusi perbankan. Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia. Sistem perbankan Malaysia berada pada kedudukan yang kukuh dalam menyokong aktiviti pembiayaan walaupun berdepan cabaran susulan penularan COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Zifa binti Muhammad Nazri, nombor metrik 283105. Terdapat pelbagai penyelesaian isu mengikut kerangka FPK. Antaranya ialah jasmani. Maksud jasmani ialah pendidikan melalui jasmani, di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai menerusi aktiviti-aktiviti jasmani yang melibatkan otot dan sendi. Faktor jasmani boleh diukur dalam pengajaran guru dan pembelajaran pelajar melalui aspek kognitif, melibatkan pengumpulan dan pengetahuan serta keupayaan berfikir dan memahami. Seterusnya dari aspek efektif tertumpu kepada perkembangan individu dan kemahiran bersosial. Perkembangan individu melibatkan sikap, emosi, ekspresi dan nilai serta pembentukan sasiah. Setiap individu terutamanya pelajar perlu menjaga kesihatan tubuh badan dan mengamalkan langkah kawalan penularan virus COVID-19 supaya tidak dijangkiti. Di samping itu, pengusaha pekerja perlu keluar daripada zon selesa dengan mengatur strategi yang kreatif bagi meneruskan perniagaan meskipun dalam tempoh PKP. Contohnya, menukarkan arah menjalankan perniagaan atas talian bagi menggantikan perniagaan terus. Berdasarkan hasil daripada survei Google Form yang telah disebarkan dalam kalangan masyarakat secara rawaknya, cara untuk mengatasi kemerosotan dalam negara ini telah dipernyatakan pendapat kepada responden yang jumlahnya secara keseluruhan bersetuju dengan pendapat bahawa kerajaan harus menstabilkan iklim pelaburan dengan melaksanakan dasar proaktif untuk menarik keyakinan pelabur kembali. Dengan persetujuan sebanyak 33 yang sangat setuju, 66 yang setuju, 6 tidak bersetuju dan 1 yang sangat tidak bersetuju. Kaedah yang telah dinyatakan ini mendapat jumlah keseluruhan responden iaitu dengan 99 responden yang bersetuju dan hanya 9 responden yang mempunyai pendapat yang berbeza. Dengan menggalakkan tindakan itu, kerajaan mampu memulihkan keadaan ekonomi negara kini yang sudah rapuh disebabkan gelombang COVID-19 yang telah menjejaskan negara dan beribu-ribu rakyat Malaysia. Pemulihan ekonomi ini mampu membantu negara kita kembali ke keadaan asalnya yang mempunyai kestabilan ekonomi yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauni bin Baru Zaman. Saya akan menerangkan domain analisis. So, logik adalah satu pengajian tentang prinsip-prinsip kesesuaian tentang sesuatu sama ada secara inference ataupun melalui kajian. Dan melalui kajian yang telah kami lakukan, punca kemerosotan ekonomi berpunca daripada COVID-19. Untuk seterusnya, kerajaan telah mengambil keputusan untuk membuat lockdown agar virus dapat dikawal daripada terus merebak ke orang ramai. Dan COVID-19 memberi kesan kepada negara kita. Antara kesannya ialah kemiskinan semakin meningkat, pengangguran berleluasa dan ekonomi tidak stabil. Selamat sejahtera kepada Dr. Syarul dan kawan-kawan saya sekalian. Nama saya Nirushni anak perempuan Morgan Rao dengan nombor matrik 283122. Saya akan membentang tentang isu yang berkaitan dengan domain analisis. Domain dibahagikan kepada 3, iaitu domain insan,
domain logik dan domain metafizik. Tetapi paling sesuai dan berkaitan dengan topik kami adalah domain logik. Logik pula dibahagikan kepada dua, iaitu logik didaktif dan logik induktif. Pada pendapat kami, logik induktif dapat diaplikasikan terhadap isu kemerosotan ekonomi. Bagi logik induktif, jika premis ataupun premis-premis betul, tidak semestinya maksudnya bahawa kesimpulannya juga semestinya betul. Untuk lebih jelas dan saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut dengan memberikan premis dan kesimpulan. Premis pertama, kedai makan merupakan penegian yang kian merosot semasa penularan wabak COVID-19. Premis kedua, kedai gunting rambut merupakan perniagaan yang kian merosot semasa penularan wabak COVID-19. Kesimpulan, banyak perniagaan kian merosot semasa penularan wabak COVID-19. Sebagai kesimpulan, kemelesatan ekonomi dunia memberi impak kepada negara dan mendatangkan banyak masalah kepada semua pihak. Jika tidak dibendung, berkemungkinan ia akan meroncakkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Lebih parah, bahkan menjurus ke arah kemelesatan global. Ianya menjejaskan pendapatan syarikat dan memberi kesan besar kepada pekerja. Segala langkah perlu diambil untuk memastikan kita dapat segera keluar daripada kemelut ini. Lagi cepat pandemik ini ditangani, lagi bagus untuk semua. Jadi, semua pihak termasuk rakyat perlu bekerjasama mengikut arah kerajaan. Ia penting bagi memastikan kita mampu menangani impak ekonomi lebih besar pada masa depan, memandangkan pertumbuhan ekonomi tahun ini dijangka amat mencabar. Selepas krisis kesihatan ini berjaya ditangani, cabaran kita seterusnya adalah untuk meletakkan sektor ekonomi di atas landasan yang betul. Semoga kita dapat menghadapi era kemelesatan ekonomi secara hikmah dan bijaksana. Sememangnya kemelesatan ekonomi ini bukan sahaja dihadapi oleh keluarga, malah masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Oleh itu, perakasan yang pragmatik dan berkesan yang dicadangkan diharapkan dapat menjadi penawar yang paling mujarab dalam menangani masalah ini. Kiranya beban yang ditanggung oleh rakyat dapat dikurangkan melalui langkah yang dicadangkan, maka ekonomi negara Malaysia mampu kembali ke landasan yang betul dalam menuju wawasan kemakmuran bersama 2030